pendekatan pembelajaran kini sebagai satu keperluan, namun setiap pihak perlu mengambil kira jurang perbezaan yang wujud dan golongan pengajar perlu memainkan peranan penting dalam mengenal pasti teknik perbezaan dan juga kebolehan pelajar. Pendekatan pembelajaran ini perlu, namun ia perlu mengambil kira jurang perbezaan yang wujud dalam kalangan masyarakat, pelajar dan juga memurid di sekolah. Dr. Aida Hanim Hamid yang merupakan pensyarah kanan Pusat Kepimpinan dan Polisi Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia bersama saya menerusi Skype ketika ini. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doktor, ini satu perkara yang hangat diperkatakan sekarang ini, cabaran dan juga adaptasi normal baharu pembelajaran di rumah. Menurut doktor bagaimana? Ya, betul. Saya kira pembelajaran ketika COVID-19 ini atau pandemik yang sedang menular bukan saja di negara kita tapi di seluruh dunia ini merupakan satu cabaran kepada semua aspek atau industri yang terlibat terutamanya dalam bidang pendidikan. Jadi pada saya cabarannya amat ketara kepada pelajar atau murid-murid yang sedang mengadaptasi pembelajaran ini di rumah. Ini kerana pelbagai perkara baharu yang perlu diadaptasikan. Sebagai contoh antara cabarannya adalah bagaimana seorang pelajar itu yang biasanya atau murid-murid yang biasa ke sekolah dengan set up di sekolah dan tiba-tiba dengan keadaan PKP ini mereka terpaksa belajar di rumah. Jadi set up di rumah itu kalau diikutkan memang sangat berbeza. Jika kita tengok set up di sekolah itu settingnya bagaimana, ada guru, ada rakan-rakan, jadi murid-murid, pelajar-pelajar atau anak-anak kita terpaksa berdepan dengan keadaan ini. Jadi ini menyebabkan antaranya motivasi murid-murid atau pelajar itu sendiri untuk belajar, kerana kalau kita tahu, kalau kita nak tengok anak-anak ini atau murid-murid di sekolah rendah, seringkalinya mereka belajar dari persekitaran. Jadi bila pergi ke sekolah itu, dia akan rasa excited atau gembira untuk bersama dengan rakan-rakan dan mempunyai guru yang mengajar bersemuka. Jadi sekarang ni semuanya harus berlaku di rumah dan seperti mana yang kita ketahui di rumah itu cabarannya lebih besar terutama jika pembelajarannya secara dalam talian, tidak ada orang kata cukup gadget untuk belajar dan juga mempunyai bagi isi rumah yang ramai, keadaan itu mungkin tidak sesuai untuk belajar. Dan saya kira cabaran itu bukan saja kepada murid-murid atau pelajar tapi juga kepada ibu bapa. Ibu bapa juga perlu memainkan peranan kerana mereka perlu memantau pelajar-pelajar anak-anak mereka ini yang belajar, saya kira. Dan juga doktor, pelbagai mekanisme yang dapat kita saksikan sekarang ini selepas beberapa bulan ia dilaksanakan secara dalam talian. Mungkin ada guru-guru ataupun sekolah yang melaksanakan video dan sebagainya bagi mereka yang tidak cukup peranti. Tetapi menurut doktor mungkin ada mekanisme-mekanisme lain yang boleh ditambah baik dalam meningkatkan mutu pembelajaran di rumah di samping dalam masa yang sama tak nak wujudnya psikologi pelajar yang tidak menentu terutamanya ketika belajar di rumah ini, doktor. Ya, betul. Saya setuju dengan soalan yang telah diutarakan ini tentang bagaimana keadaan pelajar-pelajar kita yang belajar di rumah, apakah mekanisme yang perlu ditambah oleh kerajaan dan juga dilakukan usaha yang perlu dilakukan oleh sekolah. Jadi saya sebenarnya sebelum PKP saya telah pergi membuat kajian keperluan di bahagian utara Semenanjung Malaysia dan saya mendapati sebenarnya sekolah ini saya boleh ambil daripada contoh sekolah rendah ya, di mana di kawasannya itu kurang capaian internet dan rata-ratanya ibu bapa bekerja sebagai nelayan dan tidak mempunyai peranti yang cukup dan juga dari segi kemampuan juga terhad. Jadi apa yang dilakukan oleh pihak sekolah adalah mereka
mix the technology, tidak hanya bergantung kepada pembelajaran atas atau dalam talian. Mereka juga cuba try to reach out kepada pelajar-pelajar dengan meletakkan lembaran kerja di sekolah, diletakkan di guard house, di pondok pengawal, dan ibu bapa akan datang mengambil dan membawa pulang. Semua pun begitu, ianya juga mempunyai cabaran yang lain apabila melakukan strategi yang sebegini, iaitu ia memerlukan pemantauan yang rapi daripada ibu bapa sendiri, kerana apabila menerima lembaran kerja itu di rumah, ibu bapa perlulah mengambil tahu dan juga duduk bersama dengan anak-anak untuk memastikan yang mereka melengkapkan, kerana selepas itu lembaran kerja itu perlu dihantar kembali ke sekolah dan guru-guru akan menandakannya. Jadi saya kira ini adalah salah satu strategi yang baik, boleh diguna pakai, memandangkan keadaan PKP dan keadaan sekarang yang kurang membenarkan pergerakan. Saya kira ini satu usaha yang I think the school has gone through the extra mile, ya, untuk membantu supaya anak-anak tidak terputus dari sudut pengajaran dan pembelajaran. Dan mungkin yang lain, saya kira TV pendidikan juga perlu orang kata, saya dengar memang telah bermula, tetapi mungkin perlu lebihkan lagi rancangan dan program-program. Ya, baik, terima kasih Dr. Aida Hanim Hamid, dan pastinya kita akan bersama lagi dengan doktor sebab banyak lagi perkara untuk kita bincangkan. Itu saja waktu yang kita ada untuk waktu ini. Itu tadi pensyarah kanan Pusat Kepimpinan dan juga Polisi Pendidikan Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.